Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adian bin Abdul Ghani, A163791. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi berkenaan kepentingan budaya, integriti dan etika kerja dalam Islam di bawah subjek etika kerja dan perkhidmatan Islam PPPM 3173, insyaAllah. Apakah maksud integriti ini? Integriti ini pada Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat ianya bermakna kejujuran dan ketelusan. Seterusnya kita boleh lihat dekat sini ada juga tafsiran daripada falsafah yang lain iaitu Widang dan Friedland pada tahun 2003. Mereka berkata integriti ini berasal daripada perkataan integer, di mana integer ini bermakna menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh. Penting ke budaya integriti ini? Sebenarnya penting dalam sektor perkhidmatan dan ianya juga melibatkan nilai kebolehpercayaan perkhidmatan sama ada di sektor awam ataupun di sektor swasta. Seterusnya, usaha yang mempertingkatkan integriti ialah usaha budaya baik dan usaha yang positif. Kita boleh lihat integriti ni, kalau kita secara relevannya budaya integriti ni sebenarnya kita tengok seorang pekerja yang jujur, yang menjalankan amanah, yang menjalankan tanggungjawab, yang tidak mendiskriminasi di dalam melakukan sesuatu tugasan. Kita boleh lihat daripada agama Islam sendiri sangat menitik beratkan budaya integriti. Kerana apa? Sudah terang bagi bersuluh bahawanya ianya adalah sifat-sifat mahamudah yang perlu dipraktikkan oleh individu Muslim sama ada bekerja terhadap sektor awam ataupun sektor swasta. Seterusnya kita boleh lihat budaya integriti ini sekiranya diambil remeh-temeh, maka ianya akan mengakibatkan sesebuah negara ataupun syarikat, dan ianya juga boleh melibatkan nama individu tersebut menjadi buruk. Akibat daripada tidak mengamalkan budaya integriti, kita boleh lihat pada individu tersebut ianya akan mengakibatkan penyalahgunaan kuasa. Seperti contoh, isu-isu yang melibatkan penyalahgunaan kuasa ialah kita menggunakan orang bawahan kita untuk, seperti contoh, punch card awal untuk kita, seperti contoh menipu dalam kehadiran ke tempat kerja. Seterusnya, ia juga apabila melibatkan individu ataupun berkumpulan. Bila sudut berkumpulan ni kita boleh tengok dia memberi kesan daripada sudut ketidakcekapan sesuatu sektor itu menguruskan dan mentadbir di dalam sesuatu hal. Seterusnya, kalau kita lihat daripada budaya integriti ini, sering dimaklumkan tentang penyalahgunaan kuasa dari sudut rasuah. Selalunya orang akan gunakan orang yang tak berintegriti ini akan mengamalkan rasuah, sama ada untuk membela kesalahan ataupun menggunakan cara terpantas untuk proses dalam sesuatu maklumat. Seterusnya, penyalahgunaan kuasa, kita menggunakan orang atasan ataupun orang bawahan untuk kemudahan dan kebaikan individu tersebut. Dalam Islam, seperti yang kita tahu, Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27, Ya ayyuhalladzina amanu takhunullaha war-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulmu. Dan Allah sebut juga dalam surah Al-Anfal yang ayat ke-27 ni, seterusnya Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman,
jangan kamu khianati amanah-amanah kamu dan kamu tahu bahawa itu adalah salah. Kita boleh lihat Islam juga menitik beratkan integriti, maksudnya kejujuran. Jadi kita boleh lihat budaya integriti ini bukan setakat saja perlu diamalkan, malah ianya menjadi satu tonggak dan panduan bagi orang-orang Islam. Kerana sifat kejujuran dan keterusan itu di dalam sifat-sifat mahmudah. InsyaAllah selepas ini kita akan bincangkan tentang maksud etika kerja. Okay, seterusnya kita nak membincangkan tentang etika kerja, iaitu etika kerja ini kita tahu sedia maklum, iaitu istilahnya ialah membawa makna kepada sikap ataupun adat, atau lebih kita fahami sebagai ianya isu yang membincangkan tentang sesuatu adab ataupun akhlak, sama ada yang memberi impak yang positif ataupun negatif. Jenis-jenis etika terbahagi kepada 3. Pertama ialah etika individu, yang kedua ialah etika organisasi, dan yang ketiga ialah etika profession. Pertama sekali, etika individu ni dia melibatkan sesuatu perkara buruk ataupun perkara betul yang dilakukan oleh individu tersebut, sama ada ianya memberi impak yang positif ataupun negatif kepada orang sekelilingnya. Yang kedua, etika organisasi. Etika organisasi, kita sedia maklum bahawa setiap organisasi mempunyai amalan etika yang telah diterapkan di dalam organisasi tersebut. Macam contoh, dalam setiap organisasi itu pasti akan ada apa yang perlu dibuat semua, dan apakah amalan-amalan yang organisasi itu sendiri lakukan. Yang ketiga ialah etika profession. Etika profession tadi dia melibatkan dalam sesuatu bidang seperti kedoktoran, penghakiman dan lain-lain lagi. Maksudnya dekat sini kedoktoran, apakah etika dia, apakah adab dia, apakah akhlak dia dalam pekerjaan dia. Maksudnya bila melibatkan kedoktoran atau medik, sudah pastinya dia tak lari daripada untuk melakukan segala tindak tanduk yang melibatkan kesihatan, nyawa dan pengamalan-amalan yang sihat. Antara kepentingan etika kerja, pertama sekali ialah memenuhi keperluan asas manusia, di mana semua manusia, saya yakin di sini, berhak dan ingin memiliki tempat di dalam organisasi ataupun sektor pekerjaan yang mempunyai sistem yang adil serta memberikan kepuasan yang menyeluruh kepada kedua-dua belah pihak. Seterusnya, yang kedua, pentingnya etika kerja ini ianya mewujudkan keyakinan. Apabila kita melakukan sesuatu dalam tindak tanduk kerja, pastinya kita memerlukan kepada keyakinan. Jadi etika kerja ini dia memberikan satu confidence kepada diri kita untuk melakukan sesuatu tugasan. Yang ketiga, pentingnya etika kerja ialah untuk beri penyatuan kepada pekerja dan pengurusan. Apabila sebuah organisasi itu melakukan tindak tanduk ataupun tugasan yang memberikan ke arah kebaikan dan adil, sudah pasti ketua tersebut akan dihormati oleh para pekerjanya, dan di situ akan menimbulkan satu hubungan yang akan terjalin dengan rapat di antara pekerja dan ketua. Yang keempat pula ialah menambah baik pembuat keputusan. Menambah baik pembuat keputusan ni, apabila kita melakukan sesuatu etika kerja, sudah pasti ianya memberikan impak yang positif, kerana etika kerja sudah pasti memberikan keuntungan kepada dan kebaikan kepada kedua belah pihak. Dan daripada sini, apabila etika kerja dijalankan dalam sesuatu organisasi, ianya akan memberikan satu impak positif, di mana ketua dia akan memilih untuk membuat keputusan yang memberikan keuntungan kepada pekerja dan organisasi tersebut. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.